Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم آمين. Tuan-tuan para ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan takwa dan akidah yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian kita yang tertangguh agak lama lah tuan-tuan. Kuliah tak tangguh, cuma bacaan kitab kita tu tertangguh. Kuliah tetap berjalan tuan-tuan, ada pengganti dia. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambunglah bual bicara kita dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu pada tajuk Islam fitrah manusia perlu kepada agama. Saya ingat kita sampai muka surat 2 tu, pada ni ada tanda di sini ni 1 hari bulan 11 2013. Maknanya 2 tahun dah lah. Tertangguh sampai 2 tahun. Kan? Kalau tak salah lah ni ada catatan di sini 1 bulan 11. Kau 11 bulan 1 tu. 11 bulan 1 kot. 11 bulan 1. Saja baca pagi ni sikit. Maklum saja World Cup ni dia manyau sikit lah kan. Baik. Jadi tahun tu 11 hari bulan 1. Jadi kita sambung pada muka surat yang ketiga, ataupun muka surat ketiga lah, versi Rumi ni, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tuan-tuan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat dan kedudukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik, umat yang berkualiti, umat yang ada harga diri, yang ada maruah, yang ada kewibawaan, kemampuan untuk menjadi insan yang saleh dan salihah. Apa syarat untuk kita nak jadi umat yang terbaik? Umat yang ada maruah diri. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, iaitu kamu menyuruh melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada melakukan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Jadi ada 3 syarat tuan-tuan untuk kita nak dapat title dan juga status sebagai umat terbaik. Ini KPI dia. Ini penanda arasnya. Dan ini dikatakan sebagai prasyarat utama untuk kita nak dapat title ataupun
maqam umat yang terbaik, khaira ummah. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf. Kita kena laksanakan segala kebaikan, dan kita kena menyuruh untuk melaksanakan kebaikan. Dan ini tugasan yang Allah perintahkan kepada semua manusia. Sebab kita ini adalah bertanggungjawab. Apabila sebut kata tanggungjawab, tuan-tuan, dia ada dua perkataan di situ. Yang pertama tanggung, yang kedua jawab. Kan? Tanggung di mana? Tanggung di dunia. Jawab di akhirat. Sebab itu kalimah tanggungjawab ada kaitan dunia sampai akhirat. Itu yang disebut sebagai amanah. Al-amanah hiya taklif wa laysa tashrif. Amanah ini merupakan suatu bebanan, suatu yang perlu kita lakukan. Wa laysa tashrif, dia bukan suatu batu loncatan untuk kita nak cari populariti, untuk kita nak cari suatu yang berbentuk keduniaan semata-mata. Amanah ni, sebab tu amanah ni besar, tuan-tuan. Amanah untuk nak bawa kebaikan dan cegah kemungkaran, ini suatu perkara dan agenda yang cukup mustahak dan penting kepada umat manusia. Sebab itu apabila amanah ini ditawarkan kepada langit, gunung, bukit, bukau, yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah telah bentangkan dan tawarkan amanah menjadi khalifah atas muka bumi. Sebab apabila jadi khalifah atas muka bumi, inilah tugasan dia, inilah seruannya, dan inilah manhaj dan risalah yang perlu disampaikan kepada umat sejagat, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi amanah ini Allah bentangkan kepada langit dan bumi, dan juga gunung ganang, bukit bukau. Makna makhluk hak besar daripada manusia. Langit besar, besar. Bumi besar. Gunung lagi besar. Semua makhluk ni makhluk yang hebat di atas muka dunia ni. Kan? Di segi fizikalnya, di segi keluasannya, di segi saiznya, semuanya besar belakang. Kita besar tak mana pun tentu tak sampai macam bukit. Tu ya. Taklah kita adalah manusia ni besar tak mana pun ada tempat macam bukit. Kalau besar sampai tak boleh duduk. Kena heret buh kati 5. Tapi depa tahu untung kalau siapa dapat bini besar. Buat dah depa kata. Pasal apa? Tak ada beli kati, tak ada beli tilam. Pasal apa? Bini dia besar, dia tidur atas bini dia. Tu ya. Jangan setuju, tuan-tuan. Untunglah tilam mahal lah ni. Tambah dalok pilu. Dreamland kau, Wono Maya Karin kau, mahal. Maya Karin pun mahal. Tuan-tuan, tambah tilam hak dia tidur pun mahal juga. Tilam film ada elan tu kan. Tapi kita tak boleh besar sampai terang tu. Tak boleh besar macam gunung ganang, tak boleh besar macam langit bumi apa semua. Kan? Tapi hak makhluk hak besar ni pun fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Allah sebut kata depa tak mampu nak tanggung amanah ini, bebanan ini, dan wa ashfaqna minha, mereka rasa gerun dengan amanah ni. Tuan, takut untuk nak tanggung, saya kot depa tak mampu nak buat. Wa hamalahal insan, maka manusialah yang menyanggupinya, yang sanggup untuk memikul amanah ini. Innahu kana zaluman jahula, maka ada di kalangan manusia yang abaikan amanah ini, yang tak laksanakan dengan sebenar-benar amanah dan tanggungjawab sebagai khalifatullah fil ard, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini mereka tak buat dengan betul-betul, maka Allah sifatkan mereka zaluman jahula. Manusia ni cukup zalim dan cukup jahil. Tuan, kalimah zaluman ni makna pure jahil. Pure apa? Jahilnya pun pure, kemudian zalimnya pun pure. Pure ni bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dua-dua boleh guna. Benarnya. Pure tu P-U-R-E,
bahasa Inggeris kata pure lah. Pure ni makna tulen. Kita pula pun pure juga. Kopi pure memang likat semua. Lingat hitam likat apa semua kan. Kopi pure apa semua kan. Jadi gitu. Jadi apabila langit bumi tak mampu nak tanggung amanah ini, maka manusialah yang menyanggupinya. Karena manusia ada kemampuannya, keupayaannya. Karena manusia dibekalkan dengan akal pemikiran, dibekalkan dengan hati sanubari, ada mata, ada telinga, ada anggota tubuh badan, ada panca indera yang boleh digunakan untuk melaksanakan amanah ini. Jadi manusia yang terbaik yang disebut dalam ayat ini sebagai khaira ummah ialah manusia yang melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mereka seru manusia, ajak manusia buat kebaikan. Macam-macam jenis kebaikan yang ada atas muka bumi ni. Macam-macam lah tuan-tuan. Fastabiqul khairat. Buat benda baik ni kena berlumba-lumba. Lebih lagi ni kita duduk di bulan Sya'ban. Nisfus sani minas Sya'ban dah ni, nisfu yang kedua. Lepas ni nak masuk kepada Ramadan. Ni semua orang kata apa? Di ambang Ramadan dah, kita sedang meniti hari-hari untuk kita mendatangi Ramadan al-Mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban ni pun Rasulullah banyakkan amalan dia dengan berpuasa, dengan bersedekah. Gitu juga sahabat. Sebab tu apabila sahabat tanya, kami lihat kamu ya Rasulullah, puasa dalam bulan Sya'ban ni beza dengan puasa yang lain. Itu apa jawab Nabi? Nabi kata inilah satu hal yang dialpakan, yang tak diambil peduli oleh manusia, iaitu apa yang ada di antara baina syahri Rajab wa Ramadan, iaitu di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Apa duduk tengah-tengah? Sya'ban lah. Sya'ban ni tuan-tuan, di mana pada bulan ini diangkat amalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW berpuasa, Nabi kata biarlah amalan aku yang diangkat itu ketika mana aku berpuasa. Baik tuan-tuan, maknanya kebaikan. Yang mampu buat. Puasa bulan Rajab, puasa bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Jangan puasa Rajab, Ramadan, Sya'ban, Ramadan tak puasa pula lah. Tak boleh lah tuan-tuan kan. Yang ni sunat, yang Ramadan tu wajib. Mampu buat. Mana banyak tuan-tuan. Lepas tu mai bulan Ramadan pula, Masya Allah, pakej pahala, pakej ibadat, pakej pahala Allah bagi pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu semua seru ke arah kebaikan lah tu. Pakat-pakat ajak mai buat program macam-macam ni. Masjid surau 2 bulan sebelum telefon lah ni, macam mana tazkirah Ramadan boleh bagi tarikh. Tu kebaikan tak tuan-tuan? Kebaikan. Kita awal sangat. Dia kata kalau lewat kita lebar, boleh ke orang lain pula. 2 bulan sebelum, sebulan sebelum, kadang nak sampai banyak kali. Katakan pagi sekali je. Tu dia tuan-tuan. Maknanya ada apa? Dah ada plan dah ada perancangan dah. Apa yang kita nak isi dalam bulan Ramadan ni, macam jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau ni, al-amru bil ma'ruf ni, nak ajak orang buat baik ni. Walaupun ada ujiannya, ada dugaannya, kan tuan-tuan. Adalah kekangan dia, tak apa. Kita sabar dengan kekangan, kita sabar dengan ujian, Allah bagi pahala. Fasabara fakana khairan lah. Kita sabar dengan ujian, Allah bagi pahala kat kita, tuan-tuan. Atur lah. Nak buat apa? Nak buat majlis apa? Kalau siang je, okey, kita buat. Kalau yang muslimat, buat tadarus Al-Quran. Buat bagi elok lah. Buat kumpulan, baca. Jadi semangat sikit lah tuan-tuan. Kalau baca seorang-seorang, dia mengantuk. Tambah pula malam ni, muslimat tengok bola. Kan? Dan teman suami. Suami minat bola. Lepas tu dia pun tengok bola sama. Lepas tu kalau baca seorang-seorang, lama-lama dia meniduri Al-Quran. Kenapa? Dia tidur atas Quran. Ataupun kalau dia baca sambil sambil duduk melentang atas katil, Quran meniduri dah. Dia jadi itu. Jadi apabila baca ramai-ramai itu, adalah kawan salah, kawan boleh tegur, ada khalifah seorang. Tadarus dia panggil. Maknanya kita
baca Al-Quran secara berjamaah. Baca ikut hukum tajwid dengan tartilnya, dengan apa? Dengan ada peraturannya, ada disiplinnya. Itu nama dia tadarus, bukan tadqah. Tadqah ni dia kena habis cepat ya, kadang lentang pukang habis semua jadi. Itu tak boleh pula tuan-tuan. Pasal kita nak baca Quran ni dia ada peraturannya. Dia ada hukum dia. Baca bagi betul. Jadi kita baca itu pun salah satunya di waktu siang. Kemudian apa lagi? Waktu malam atur program. Solat sunat apa ni, waktu petang pula nak buka puasa ke, iftar Ramadan, boleh. Lepas tu apa lagi? Malam kita sembahyang salat tarawih. Okey, panggil imam-imam hafiz dan sebagainya supaya dia boleh baca apa yang ada dalam Quran tu, 6,000 lebih ayat tu. Kalau ikut kita memang kita baca apa, Alhaakumut Takasur ya kan, betul tak? Tak apalah baca yang tu pun tak apa, tak ada masalah. Cuma lah kita mai bulan Ramadan ni kita nak ada kelainan sikit lah. Lama dah duk baca Alha, ayat lain banyak lagi. Bacalah semalam sejuzuk ke, pulanglah setengah juzuk ke, panggil lah imam hafiz ataupun yang separuh hafiz. Tuan-tuan tahu separuh hafiz, nus hafiz. Iaitu Quran duduk depan. Hafiz juga dia pun, tapi dia baca Quran. Quran duduk depan tu kira separuh lah. Ni tak Quran depan tu apa semua kan. Buka. Tak apa janji apa? Baca tuan-tuan. Ada Quran nak besar tu RM200 tu. Besar Quran tu tuan-tuan, letak depan tu. Jadi ada tu imam yang baca. Kita pun okey, ikut di belakang sana. Itu kaedah dia apa semua tuan-tuan. Itu semua fastabiqul khairat belakang. Nak ajak orang buat baik. Kemudian bertemu pula dengan Piala Dunia. Nak buat qiyamul lail dengan qiyam bola. Hak mana tu? Ni nak berlaku dah ni. Lah ni Piala Dunia bola dah. Ramadan tak bola lagi. Tapi apabila pertengahan Piala Dunia, Ramadan mai. Apabila Ramadan mai tu ujian juga. Tengah nak habis Piala Dunia tu, Piala Dunia sebulan kan? Betul. 13 bulan 6 sampai 12 bulan 7. Kan? Ramadan 29 bulan 6. Betul? Tuan-tuan ni tengok anak bulan dah kah? Bila kita nak puasa? Tuan-tuan jawab pasal apa 29? Dia jawapan yang pasti betul, pasti benar. Siapa pun tak petikai. Orang tanya bila nak puasa? 1 Ramadan. Tak ada siapa petikai. Tuan-tuan kena jawab lagu tu. Tuan-tuan kata 29. Nampak kan anak bulan tu? Dia bertanya pula. Lah ni kita kata bila nak puasa? 1 Ramadan. Hari apa? Tak kira tahu hari apa. 1 Ramadan puasa. Bila nak raya? 1 Syawal. Senang. Siapa ada tak boleh tikai lah jawapan tu tuan-tuan. Kan? Jadi apabila masuk mai Ramadan ni tuan-tuan, bola ada lagi tak? Ada lagi. Siang pagi pula tu pukul 12, pukul 2, pukul 4. Kan? Secara langsung pula, masya-Allah, bertembung. Kita nak ajak rakan-rakan kita, anak-anak kita, remaja kita nak mai sama-sama qiyamul lail ni. Dia apa? Di surau ke, di masjid ke apa semua, depa minat dengan bola. Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Pandai cadangan tu, bagus tu kira-kira tu. Dia kata usung TV dengan skrin letak di surau. Jadi boleh dua-dua tuan-tuan. Pahala pun boleh, syok pun boleh. Ada orang rajam macam tu. Pasal duk nampak ni lah zaman sekarang ni tuan-tuan kan. Dia minat macam tu. Tambah Brazil pula dengan England lah, Sepanyol kalah 5-1 pagi ni. 5-1 tuan-tuan. Gol macam-macam tuan-tuan. Keneh dia kalah tu juara 2010 dulu ni. Lawan dengan Holland, dengan Belanda. Cerita bola pula dah, musim bola kan tuan-tuan. Jadi kita nak ajak orang buat baik ni tuan-tuan. Oleh kerana ada kekangan dia di mana? Pada bola tu. Jadi kita nak buat macam mana? Tu ada bercadang kan, kita bawa TV letak sini, skrin pun tak sini, sok makan di sini. Semua. Lepas tu qiyamul lail takkan main duduk surau pun tak mau qiyamul lail lagi. Teruk macam ni. Tuan-tuan, kalau main dah di masjid tu, buat orang kata apa ni, karnival ibadah. Kalau pesta ni nampak lain sikit, karnival ibadah. Ibadah ni maknanya Ramadan penuh dengan ibadat, dan kemudian dalam waktu yang sama ada pula hak minat ni, hak jenis syok-syok ni. Misalnya semayang boleh pahala, tengok bola boleh apa? Tak boleh apa? Nak mau pun bola,
Cina kata tak ada apa. La, Arab kata tak ada apa juga, tak ada apa. Seronok lah tepuk Fatul Habib. Nak teriak-teriak apa, takkan kalah teriak. Tuan-tuan. Jadi itu cara kita nak adjust balik keadaan suasana ni supaya kita pakat main ramai-ramai imarah tu. Tapi kalau kata kalau dia tengok bola di rumah, lepas tu dia boleh main qiyamul lail, tu lagi bagus lah. Ni kira masjid ni duk, masjid dengan surau ni usaha tu kan pasal apa? Tengok seriak teruk sangat. Usung TV dengan skrin metak di surau, dia penuh surau. Dengan semayang pun penuh, tengok bola pun penuh. Jadi Tok Imam duduk sah depan. Tok Imam duduk depan sekali, main bola dia duduk depan juga. Tu dia. Sama naik Tok Imam ni bola ni. Kan tuan-tuan. Baik, sambung balik. Jadi banyak benda lah yang boleh kita buat tuan-tuan. Kita atur macam-macam lah program Ramadan dan sebagainya. Dan kemudian tuan-tuan, begitu juga adalah hal-hal yang lain. Sebab soal menyeru manusia kepada kebaikan ni tuan-tuan, Nabi dah sebut dah, tanggungjawab semua. Man istata'a man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hak ni hak pasal benda mungkar pula tuan-tuan. Hak pasal benda baik tadi ni semua tanggungjawab. Kena ajak kebaikan. Sebab tu kita tak boleh tuan-tuan, apabila kita dah jadi muslimah, mempertikaikan apa yang Quran sebut dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tu jangan dipertikaikan. Kadang orang dia fikir dengan akal dia, tak bersandarkan kepada kepahaman yang mendalam berkenaan dengan agama. Contohlah tuan-tuan, contoh kita katakan kewajipan sembahyang, satu. Kewajipan menutup aurat, dua. Dua perkara ni lah. Mailah sembahyang. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Ada orang dia tak mau sembahyang. Dia bagi alasan. Dia kata hampa nak sembahyang, hampa pergilah sembahyang. Duk kacau apa dengan dia? Nampak? Kita kata tak, kami ni pasal nak apa? Nak nasihat dekat hang. Kalau hang tak sembahyang, nanti hang berdosa. Apabila hang berdosa, nanti hang akan diazab Allah SWT di akhirat, masuk neraka. Habaq kata neraka tu, dia pun dia pun tercengang-cengang pula. Lepas tu dia jawab dengan logik akal. Dia kata apa duk susah apa? Nanti hang mati, hang khubuk lain. Dia mati, dia khubuk lain, dia kata. Khubuk masing-masing, dia kata. Hang duk kacau apa? Tu kalau kita jawab, kalau orang tanya soalan aku tu, tuan-tuan nak jawab macam mana? Yang apa duk sibuk apa-apa, dia kata. Hampa nak sembahyang lah. Dia tak mau sembahyang, dia malas sembahyang. Bukan kata dia nafikan hukum sembahyang dah. Dia sembahyang juga, tapi tak cukup lah tu. Jenis tu. Orang sembahyang 5, dia sembahyang 2 ya. Orang sembahyang seminggu sekali, dia setahun 2 kali. Jenis tu pun dah. Dia jenis tu, orang ajak main sembahyang, dia tak mau sembahyang. Lepas tu dia hujah pula, mati dia kata, khubuk lain-lain. Tuan-tuan agak nak jawab macam mana? Tuan-tuan, jadi kita kena bagi alasan hak pokok jenis al-ghaflah al-jingga ni, al-manquq wal-hayuni ni. Kita kena jawab macam mana? Hang kata apa? Khubuk lain-lain no? Tak apa, nanti hang mati, nanti hang nak guna juga hak lain ni. Dia kata nak guna siapa? Ni, hang apabila hang mati, yang akan mandikan jenazah hang orang lain, yang akan kafankan jenazah hang orang lain, yang akan sembahyangkan jenazah hang orang lain, dan yang akan kebumikan jenazah hang orang lain, yang baca talqin dekat hang pun orang lain. Mana hang kena guna orang lain. Hang jangan duk ingat kata hang tak mau perlu pada orang lain. Nampak tuan-tuan? Baru dia terfikir sikit, betul juga. Kalau hang nak guna orang lain, lah jom kita sama-sama untuk nak mengerjakan salat tunai perintah Allah SWT. Hang dapat kebaikan, semua pakat dapat kebaikan, pahala pun dapat. Itu kaedah dia tuan-tuan. Ataupun jenis orang kata apa, buat style lawak jenaka sikit lah. Lawak jenaka lah, jawapan bagi lawak jenaka ni tuan-tuan. Pasal dia pun kadang guna hujah dangkal dia ni. Dia guna, dia kata apa? Dia kata apa duk risau apa dengan mati ni. Kita dah cerita pasal mati, dia kata duk risau apa mati. Mati ni dia kata kita dijadikan daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Baca hadis tu dah. Kan? Kita semua daripada Adam, Adam jadi daripada tanah, manusia daripada tanah.
Tuan-tuan kan dalam Quran Allah sebut allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Oh, dia baca ayat tu. Kita pun ya betul, manusia daripada tanah. Okey, kalau dah tanah dia kata, nanti kita mati masuk dalam tanah. Oh. Jadi tanah bertemu tanah, kira okey ya. Dia pergi jawab lagu tu. Dia kata kira okey, kita kata tak, akan KO. Akan jadi KO. Dia kata mana bukti? Hak tu tuan-tuan boleh tanya bukti. Jom, mai musim kemarau ajak dia pergi duduk dalam nang. Tuan-tuan ambil tanah kuih hak keras tu. Kita hamai ni Zat, ambil tu kita tenggalung dia, pum kena di daya dia. Melecup ataupun bengkak daya dah. Dia pun khayau, wow, khayau. Hang khayau buat apa? Hang kata tanah bertemu tanah, okey. Ni pasal apa tak okey? Hantar apa kata sakit. Tuan-tuan, dia kena jawab lagu tu kadang apa-apa jenis guna akal ni. Yang saya duk sebut itu kan, hak jenis guna akal. Hak depa apa? Buat tua masuk dalam kubur. Tahu tuan-tuan, bawa tua. Cerita dah ke itu kan tu? Cerita dah kot. Masa kursus haji lah. Ni hak jenis pikiak ni, pikiak mudah ni tuan-tuan. Dia buat tua masuk dalam kubur pun tahu. Apa yang dia buat? Dia ni duduk atas dunia ni kira buat maksiat saja, buat benda mungkar, tak fikir langsung nak buat benda baik ni. Tak ada langsung ni. Benda baik pun dia tak buat, suruh orang buat baik pun tak. Pasal dia anggap mudah. Dia tak nak payah apa, nanti bila mati dia kata soalan ada dah. Dia beli buku talqin tu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka kan. Apa semua tu lah. Soalan-soalan yang kita duk dengar orang duk baca talqin tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, di mana kiblat kamu, siapa saudara mara kamu, atas apa yang kamu mati, atas apa yang kamu hidup, atas apa kamu mati, apa semua kan. Lepas tu jawapan dia ada Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Ka'batu qiblati, apa semua, wal muslimina wal musliman ikhwani, apa semua tu lah. Jadi dia rupanya dia fikir logik akal tuan-tuan. Dia pergi beli kain tetron, kain kapan tu lah. Dia pergi tulis jawapan tu. Ni dia fikir ni. Dia pergi beli marker pen, kemudian beli siap-siap kain kapan ni, dia tulis Man rabbuka, Allahu Rabbi. Dia tulis siap jawapan semua tu. Kemudian dia pesan kat bini dah. Dia kata nanti apabila dia mati, tolong pesan pada orang yang nak kapan jenazah dia ni, supaya letakkan kain hak aku tulis tua ni di depan, tak atas dadah. Bini dia tanya awak pasal apa? Nanti mudah dia kata. Malaikat mungkar nakir main tanya Man rabbuka, dia pun angkat Allahu Rabbi. Tanya lagi. Dia macam dia act lah tuan-tuan. Maknanya nanti dia apabila dia dikapankan, dia letak hak jawapan duduk di sini tuan-tuan, maka dia kata mudah lah nanti dia apabila malaikat tanya, dia angkat kain dia tu jawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka Muhammadun Nabiyyi. Dia duk ingat tua tu boleh tolong dah. Ni akal dia fikir pada akal. Bini pun jenis bendui. Ikut apa yang suami suruh ni. Tak apalah abang, cik jagalah amanah abang ni, wasiat abang ni. Mai masa dia mati tuan-tuan, jadi kelang kabut lah. Bini teriak, anak teriak, orang pun mai pujuk, bini lupa dah kata pesan suami tadi. Kain tu orang keluar tak? Orang keluar. Tuan ada tak? Ada. Jadi dia tak bagi tahu kepada orang yang apa? Orang yang nak selenggara jenazah tu tuan-tuan, dia tak bagi tahu pun. Maka depa tu pun mana tahu kata ni tu. Maka masa duduk kapan tu apa semua tuan-tuan, rupanya dah berkalih dah. Hak tua hak dia tulis tu duduk di belah kaki, hak yang nu mai duduk depan. Maknanya dia berkalih lah. Dia pun masuk bilang kubur ni cerita ya tuan-tuan. Cerita ya ni tuan-tuan fikir betul ke ni? Ni saja saya cerita ni nak bagi orang hak jenis apa, hak jenis duk fikir dengan akal, jangan duk buat kerja lelak lagu ni. Kerja tak senonoh. Jadi dia apa dah saya kan tuan-tuan pun tengok tu macam ni betul kan. Nak jawab bagi orang yang hak tak apa buat kerja tak senonoh. Jadi dia pula tersilap apabila bubuh hak yang tua tadi mai letak di kaki. Lepas tu hak depan tu kira hak lain lah pula duduk satu kan.
Jadi dia ni masuk dalam kubur dalam keadaan orang kata macam orang confident lah. Kan? Macam Sepanyol lah, masuk main juara 2010 lawan dengan Belanda. Lain-lain kali 5-1. Ayam berak kapok, tuan-tuan. Itulah maknanya dia optimis kan, tuan-tuan. Kadang bahaya. Kan, kita pandang lekeh pada orang, pada kemampuan orang, kita main di bawah tekanan. Panjang cerita lah ni. Kan, under pressure kan, tuan-tuan. Masalah. Jadi dia pun masuklah kubur dalam keadaan confident lah, pasal dia ingat Tuhan tu boleh tolong lah. Masuk dalam kubur, maka malaikat munkar nakir mai tanya lah. Tanya kan, tuan-tuan. Malaikat munkar bagi tanya pun, dia tanya, man rabbuka? Dia pun angkat terus kayak tu. Tengok-tengok, made in China, dia jawab. Hak ni yang saya kata tadi. Pasal apa? Made in China tu, hak yang dia pecot made in China tu ada di situ. Tuan duduk di kaki. Nak boleh buat apa, tuan-tuan? Abang ada aku tu hanya kena buat kerja lah aku tu. Yang nak jawab tu amalan kita, tuan-tuan. Amalan kita. Hak kita buat apa atas dunia ni, hak tu nak jawab. Kan? Kalau kita ingat pada Allah atas dunia ni, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, maka Allahu Rabbi lah. La ilaha illallah, kita duduk tasbih, kita duduk apa zikir, kita duduk wirid, kita sembahyang pun asyhadu an la ilaha illallah, kan? Maka kita boleh jawab tak nanti? Amalan kita, apa yang kita buat itulah yang akan jawab di depan Allah, di depan mungkar dan nakir tu, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Karena di dunia dulu alhamdulillah kita puji Allah, maka nak masuk syurga puji Allah tak? Puji Allah juga. Dia kena serasi, tuan-tuan. Kena sama antara dunia dengan akhirat. Apa-apa macam tu lah, tuan-tuan. Kalau ada keseragaman, keserasian antara dua belah pihak, baru dia jadi elok. Tidak, tuan-tuan? Kalau tak serasi, tak elok. Dia akan berlaku pertembungan. Satu kumpulan nak kepada yang baik, satu kumpulan nak pada jahat. Mana boleh sama? Maka pi akhirat nanti, tuan-tuan, mereka akan keluar pada haluan yang tak sama lah. Allah sebut dah hal ni, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Tuan-tuan, bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nampak ada beza. Akhirat nanti, kata Allah SWT, pada hari itu manusia akan keluar daripada alam kubur mereka. Yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Apa maksud ashtatan? Berpecah untuk nak pergi tengok amalan mereka. Maksudnya hak yang baik akan pergi laluan baik. Hak yang buat kebaikan, kebajikan, buat benda yang Allah SWT atas dunia ni, mereka akan ikut jalan nak pergi ke syurga. Hak yang buat jahat, buat mungkar, tuan-tuan, akan pergi jalan ke neraka. Beza tak? Beza. Pintu keluar dia berbeza. Kan? Dalam stadium pun sama juga. Antara penyokong Pahang dengan Pelda United, contohlah. Mereka tak asin-asin. Mana boleh tak sekali? Pasal apa? Bahaya. Mereka bakar lah apa semua. Mereka berkelahi, mereka bertumbuk apa semua. Tak asin-asin. Kemudian Pahang menang, Pelda United kalah, contoh. Betul kalau kan? Maka dua-dua ni akan keluar stadium tak? Keluar stadium. Apa? Dalam keadaan Pahang seronok, Pelda United rasa sedih, duka cita. Beza tak? Tu baru kalah bola dengan menang bola. Ni akhirat, tuan-tuan. Akhirat keluar dalam keadaan kehidupan yang berpanjangan, kehidupan yang berkekalan. Sama ada nak pergi ke syurga ke atau ke neraka. Tuan-tuan, api dalam keadaan berbeza. Pasal dulu atas dunia tak sama dengan apa yang di akhirat. Kalau dunia dulu baik, maka akhirat baik tak? Baik. Kalau dunia jahat, maka akhirat pun terimalah kejahatan. Dunia kamu buat amalan yang melayakkan kamu untuk menjejakkan kaki ke syurga, maka dapatlah syurga untuk kamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai insan yang punya jiwa yang
penuh dengan ketenangan. Nafsul mutmainnah, jiwa dia penuh dengan ketenangan. Sebab apa? Bizikrillah. Dia sentiasa ingat pada Allah. Allahumma inna ala zikrika, kita sentiasa ingat pada Allah. Wa ala wa syukrika, sentiasa syukur pada Allah. Wa ala ta'atika, sentiasa taat pada Allah SWT. Wa husni ibadati, sentiasa buat amalan penuh dengan ketelitian, kesungguhan dan juga keihsanan. Allahu akbar. Cantik dia punya apa? Ibadat yang dia lakukan. Maka semuanya itu melayakkan dia untuk dapat fadlan minallahi wa ridwana, ganjaran daripada Allah SWT dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang buat kejahatan, tuan-tuan, buat kemungkaran, Allah sebut dah, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke arah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang takabur. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Pasal kamu hidup di dunia dulu, kamu bongkak sombong, tak mau ingat pada Allah, kamu dahaka pada Allah, khianat dan cabul segala hukum hakam Allah SWT, maka hari ini kamu terima azab daripada Allah, iaitu kamu dihumban masuk pi dalam neraka. Itu, tuan-tuan, pasal tak sama. Masa atas dunia lu jahat, maka akhirat pun dapatlah kejahatan, keburukan. Gitu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kamu kena mencegah benda-benda yang mungkar, yang buruk dan yang keji. Maknanya melarang daripada segala perkara yang salah. Kamu jaga diri kamu jangan terjebak kepada maksiat. Begitu juga kamu nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu peranan kamu. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu di antara ciri manusia yang cemerlang. Jadi suruh manusia ikut kebenaran ni yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu jadi manusia yang ragu dan syak wasangka dengan apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, tuan-tuan. Jadi apabila dah dia ni buat benda-benda yang baik dan kemudian cegah daripada benda mungkar. Dan pencegahan kemungkaran ni, tuan-tuan, tanggungjawab semua. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pengembala dan setiap pengembala itu akan ditanya dengan apa yang digembalainya. Itu kalau belah lembu belah bawah. Belah kambing. Belah kambing, kemudian kambing tu pergi makan padi orang. Tuan dia kena jawab. Lepas tu tuan-tuan nak belah kambing pun mau tengok juga, dia duduk belah makan padi orang lah. Kita nak buat akikah, nak buat korban ke apa kan, tuan-tuan? Ni pun kena ambil kira juga, tuan-tuan. Tanya abang ni, hang bagi makan ke mana ni? Kan? Dia kata pakai ikut dan tu. Ikut dan tu maknanya kita beli, kita bentau dah benda tu jadi apa? Share sama lah, tuan-tuan. Pasal kena jaga. Dia makan hak orang tu, dia kena pergi minta maaf kat kawan tu. Makan padi kawan tu. Makan apa lagi? Anak pelam kawan tu. Pelam pula harum manis dengan senang. Mahal kilo RM20, RM25. Pergi makan pula apa? Anak derian kawan tu. Kena pula derian musangking RM30 sekilo. Kawan beli benih pun mahal. Pergi duduk makan pula hak Allah tu. Ni kata mangkuk mana pergi duduk makan ni? Mangkuk apa? Ni kambing. Kambing dia main makan. Buat macam mana? Yang salah bukan kambing, tuan kambing. Pasal dia biar kambing dia main duduk makan atas benda orang. Pokok kayu orang. Jadi dia kata tak apalah kalau takat makan hak musangking ni nak marah dia tu. Hak keraking tak apa, makan ambil. Ada juga kan. Apa ni tarian keraking. Mana hak kera tak mau lah. Kan dia kata. Kan musangking kena pergi balik pula. Cerita tarian pula musim tarian. Entah. Jadi apabila buat macam tu, jadi kita hak ni, lepas tu kita kena teliti, tuan-tuan. Tanyalah abang, dia kalau dia belah dalam kandang apa semua tak apalah. Lepas tu kalau kata dia tanah dia sendiri, dia ada rumput dia sendiri, hak tu eloklah kita beli ni kadang. Berlaku, tuan-tuan. Allahu akbar. Dia kira nak beli kambing besar.
Tahu kambing besar. Nak beli kambing hak besar apa semua, harga apa mahal lah. Tak apalah dia kata tak harga apa semua, tapi dia tak sendiri lah. Dia pakai suruh orang beli. Kau tu kawan tu pun buat mai. Lepas tu nak buat nuri akikah cucu dia apa semua, sembelih. Masa sembelih tu tuan-tuan, di akhir sembelihan tu tiba-tiba kambing tadi menyalak. Allahu Akbar. Dia menyalak macam ni tu. Kan? Apabila menyalak tu, depa pun duk fikir, pasal apa? Kambing ni selalunya dia apa? Dia bunyi mengembek kan, betul tak? Bek apa semua. Tak tahu hak ni menyalak ni. Depa kata aku pisau hang tajam sangat kot. Dia nak saya nak mengembek, tak tahu jadi salah. Duk fikir pakai akal lagu tu. Lepas tu lapah apa semua, buat kali apa, daging masak merah semua, panggil satu qaryah makan. Habis semua pakat makan. Dah habis makan, duk cerita pula dah. Tadi masa baru cerita kenyang belah semua tu. Kenyang habis dah, pakat meleleh, pakat pening habis semua dah. Kena kambing. Lepas tu pakat duk sembang, tadi ni kami sembelih kambing tu. Kata tukang sembelih ni pula, dia duk tanya dia macam mana yang boleh pergi duk menyalak. Dia kata dia apa heran kak, dia duk tukang sembelih ni lama dah. Taklah salak sampai teratur, dia kata. Cuba lah ni macam ni lah. Cuba cek tengok kok lah pergi beli tang mana kambing ni. Tuan-tuan. Maka kawan yang buat kenuri pun pergi lah tanya habang kawan hak yang dia beli kambing tu, hang beli tang mana? Dia habang lah di satu tempat antah berantah. Di kawasan antah berantah, bukan negeri antah berantah, tuan-tuan. Satu tempat lah kan. Beli di situ. Jom kita pergi tengok sat depa belah macam mana ni. Pasal duk nampak pelik sangat. Kan? Yang pertama dia kata badan kambing, tapi ada pelik sikit lah, ekor panjang. Buat dah. Kan? Masa tu tapi tak apa nak lagi, pasal dia tengok muka kambing. Kan? Mujur tak kena kebawah pendek. Muka kebawah pendek, tuan-tuan. Tapi muka kambing, badan pun besar kan, tuan-tuan. Lepas tu ekor panjang. Lepas tu pergi tengok. Dia pergi beli kat Abang Ali. Abang Ali ni bukan Abang Ali, Bengali. Bengali hak belah kambing ni. India kan, tuan-tuan, Bengali. Dia belah kambing banyak. Dia fikir soal halal haram. Macam coklat Cadbury, fikir halal haram. Tu bihun cat masjid, fikir halal haram. Entah makan kan bihun cat masjid? Dah dia keluar orang Sarawak tu pakat beli lagi. Tak sampai sini, tak sampai gurun tak apa. Tuan-tuan, tu dia bercampur, dia kata dengan Allahu Akbar, depa cerita. Abang kata dia bercampur dengan apa, kandang khinzir lah apa semua tu, duk proses tu. Cuba tuan-tuan tengok, kotak jijik. Tengok langsung abang dalam WhatsApp. Kena cek lah ni makan minuman kita ni. Cadbury dah pening kepala orang lah ni. Yalah, sak halal sak haram. Sak haram sak halal. Kok mana tahu tak? KKM kata haram. Betul tak? KKM ni Kementerian Kesihatan tu. Tarik balik tak? Tak tarik balik kan, tuan-tuan. Ketua Pengarah dia tarik balik, kata haram, kata halal. Dah. Pasal mereka dah buat kajian apa semua. Kata haram, ada DNA tu. Babi yang senang, DNA babi. Kita boleh semak, tuan-tuan, kita buat tak 3 benda ni? Ni, kita buat ke tak buat? Kalau kita buat yang ni, ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Tak kira lah anak isteri kita ke, keluarga kita ke, jiran tetangga kita, ada tak kita suruh mereka buat baik? Alhamdulillah kalau ada. Mai tang anak kita pula, ada tak kita suruh dia macam anak perempuan tutup aurat, jaga adab, jaga tingkah laku. Anak lelaki pun sama juga, jaga waktu solat. Ada tak kita gerak mereka semayang? Itu kita suruh pada kebaikan. Dalam waktu yang sama kita cegah daripada mereka buat benda mungkar, tuan-tuan. Maka apabila 2 benda ni mereka buat, laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka betul lah kata mereka ni, wa tu'minuna billah, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa yang Allah perintah mereka buat, apa yang Allah larang mereka jauhkan daripada kehidupan mereka. Maka inilah di antara ciri orang-orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tak boleh pertikaikan, tuan-tuan. Tak boleh kita menafikan hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kadang dia lawan juga dengan ayat Quran. Dia tak pakai tudung, tak tutup aurat, tuan-tuan. Apabila orang berkata kena tutup aurat, kamu perempuan yang mukallaf,
Yang dah akil balik kena tutup aurat. Aurat kamu tu adalah kehormatan kamu, tak boleh dedah aurat. Apa dia jawab? Dia kata, tuan baca Quran kah? Dia tanya pula. Dia kata, tuan duk nasihat dia, tuan baca Quran kah? Pernah jumpa ayat Quran? Tuan tu kata, saya duk baca Quran. Ya, ayat apa? Cuba puan baca tengok. Dia pun baca. Apa ayat yang dia baca, tuan-tuan? La ikraha fiddin. Dia kata tidak ada paksaan dalam agama. Maknanya dia salah guna hujah. Dia kata ni tak ada paksaan dalam agama. Bab tudung ni memang bab agama. Sembahyang agama, tuan-tuan. Dia hujah kat tu. La ikraha fiddin ni tak ada paksaan dalam agama. Terpulang kat dia kata. Pasal apa yang tuan main paksa dia pula suruh tutup aurat? Nampak? Dia dah salah guna ayat Al-Quran. La ikraha fiddin tu guna untuk siapa? Untuk orang yang bukan Islam. Jadi kita kena jawab balik. Okey puan, puan ni Islam ke kafir? Tanya aku tu terus. Dia kata dia Islam. Baik, kalau puan Islam, ayat ni bukan untuk orang Islam ni. Bukan khusus untuk orang Islam. Yang ni untuk orang yang bukan Islam, yang berada dalam keadaan kufur lagi. Kita tak boleh paksa dia untuk masuk Islam. Kita boleh paksa tak orang? Tak boleh paksa, tuan-tuan. Main duk letak pistol dia, mengucap, tak mengucap aku tembak. Mana boleh? Dia mesti dengan rela hati. Dia nak terima Islam tu. Hidayah, tuan-tuan, hidayah. Hatta pak menakan Nabi Abu Talib pun Nabi paksa dia lah. Tak, tuan-tuan. Nabi dakwah kepada dia, tapi dia tak dapat juga hidayah. Mati dalam keadaan tak beriman pada Allah SWT. Nabi sedih, Nabi duka cita. Allah tenangkan hati Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh bagi hidayah pada orang yang kau kasih. Allah yang pilih siapa yang nak dapat hidayah. Maka tugas kita berdakwah, tuan-tuan. Kita tak boleh memaksa, ataupun dengan cara ni dia kata ikrah itu makna paksaan. Terpulang pada dia, dah sudah kita dakwah pada dia, kita serah pada Allah SWT. Allah bagi hidayah, dia terima hidayah, alhamdulillah. Tapi kalau Allah tak bagi hidayah kat dia, nak boleh kata apa? Kita tak ada authority, kita tak ada kuasa nak bagi hidayah pada siapa yang kita kehendaki. Sebab hidayah ni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, tuan-tuan. Jadi kita kena cerita dekat dia, yang ni tak boleh paksa tu. Kalau orang tu bukan Islam, tak bolehlah kita nak paksa dia. Tapi kamu ni dah jadi Islam ke tak? Dia kata Islam. Kalau kamu jadi Islam, maka kamu dipaksa ikut Islam. Dah bang tu, betul. Kamu tu dipaksa ikut Islam. Kalau tidak, hang nak jadi apa? Hang berdosa. Hang jadi manusia yang asi ilallah, dahaka pada Allah SWT. Kalau hang tak ikut apa yang Quran perintahkan. Sebab hang dah Islam. Sebab tu yang kita nak jaga akidah ni, tuan-tuan. Pasal Islam tu lah, nak jaga Islam tu yang kita nak kena perjelas pada mereka bahawa ini adalah suatu kewajipan dan keparduan yang kamu kena ikut. Dan kamu apabila dah jadi Islam waktu tu, kamu dipaksa untuk ikut Islam. Pasal kamu tak boleh ikut nafsu kamu, mesti letak Islam di hadapan, jangan letak Islam di belakang. Tuan-tuan, sebab Islam ni apa? Islam memerintah, bukan Islam itu diperintah. Nampak beza kan, tuan-tuan? Islam tu yang menentukan hukum. Allah yang tentukan hukum. Jadi manusia sebagai hamba Allah mesti akur dan mesti terima, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tak ada boleh bangkang, tak ada boleh protes, kerana itu keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul kamu muslim mukmin, maka kamu kena ikut apa yang Allah perintahkan pada kamu. Tak ikut, maka kamu berdosa. Kalau kamu nafikan pula, boleh menjejaskan akidah kamu. Begitu, tuan-tuan, hukum dan peraturan yang Allah tentukan kepada umat manusia dan kepada makhluk ini. Dan tajuk yang seterusnya, Islam sesuai dengan fitrah manusia. InsyaAllah, tuan-tuan, ini kita sambung pula pada bulan puasa nanti, insyaAllah. Dalam puasa jalan macam biasa ke? Kau cuti pula ke? Lagi senang, tuan-tuan, tak ada makan minum apa semua dah. Jalan macam biasa juga. Jadi minggu yang kedua bulan 7 ni pula, insya-Allah. Tajuk dia tahun ni, tuan-tuan, Islam sesuai dengan fitrah manusia. Tuan-tuan tanda sikit lah. Minta maaf, tuan-tuan, ambil masa sikit sebab kita mula berlewat tadi.
kan. Mula lewat jadi elok ngam-ngam lah tu kira tu. Mula okey apa tu 9.50. Okey lah, extra time 10 minit. Perumusan pertama 5 minit, perumusan kedua 5 minit. Okey lah tuan-tuan. Kan, tambahan, masa tambahan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati pertemuan kita pada pagi ini. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya ucapkan juga selamat menjejaki bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah perkuatkan iman dan takwa kita, beri kesihatan yang baik untuk kita dapat laksanakan amal ibadat dalam bulan Ramadan yang diberkati insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira waj'alna fi a'yunin nasi kabira ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kan. Lepas tu JAKIM pula barulah 2-3 hari tu baru pergi buat jabatan kimia semua, dia kata tak ada. Halal pula dah. Jadi tuan-tuan, ada WhatsApp yang masuk mai. Depa kata lah ni bukan takat orang penin. Babi pun penin. Mula-mula haram, lepas tu halal. Jadi mereka pun ambil gambar tuan-tuan, satu lori babi. Ni cerita babi pula ni. Cerita dia macam-macam. Satu lori babi ni tuan-tuan, babi penuh. Ada gambar dia tu, gambar babi tu duk ragas lori tadi ni. Duk ragas je, duk suar kepala dia tengok apa ada dunia ni. Kan? Lepas tu, oleh kerana babi ni mereka kata, saat dia haram, saat dia jadi halal, babi pun penin. Maka ada sekok babi tu dia keluar daripada kandang tu, dia pun oleh kerana penin maka dia pun bunuh diri. Dia terjun daripada lori, dia pun bunuh diri. Masuklah WhatsApp cerita lagu tu. Tu dia pun reka gambar tu semua tu supaya impuh tuan-tuan. Dia kata oleh kerana babi pun penin, saat halal saat haram maka babi pun bunuh diri. Itu cerita dah tuan-tuan kan. Jadi kena ambil kira semua tu. Kan? Baik. Kemudian nak cerita hak tadi lah, hak kambing tadi lah. Pi tanya tengok Bengali, tanya ni. Bengali, you bela kambing ke? Bela kambing. Oi, kambing you besar-besar. You buat macam mana? Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia kacuk dengan jin. Babi pula lah. Apa tu? Kambing tadi. Dia kacuk dengan anjing. Yalah, kambing banyak, dia bela anjing sama. Nak jaga kambing dah lain. Anjing pun besar. Maka kambing pun asal kecil, maka dia kacuk tu jadi rupanya tuan-tuan bila kacuk macam tu. Tuan-tuan, kambing ke anjing tadi dia mengandungkan apa kalau binatang panggil buntin lah. Membuntinkan kambing campur dengan anjing jadi apa? Tuan-tuan. Jingkam ke kamjin ke apa ke? Tuan-tuan campur nari lah, dah jadi kamjin. Kambing campur anjing jadi kamjin. Jadi duduk dalam perut anjing. Anjing itulah yang beranak main keluar kambing tu, sebab tu dia jadi beza. Muka kambing, badan tu campur dua-dua anjing dengan kambing, ekor dia panjang, ekor anjing. Kan? Muka Bangla, badan Melayu. Pasal Melayu menikah dengan Bangla. Contoh lagu tu lah senang. Anak dia tu. Hak ni keluar mai.
Dengar lagu tu, kok mana cerita? Kambing hak kami beli kereta ni nak kira hukum apa? Lepas tu baru pergi tanya ustaz. Mailah hak kawan yang sebelah ni dengan tuan rumah ni ustaz, kami nak main tanya lah sikit apa dia ni, cerita lah hak tadi ni. Beli kambing, kemudian kambing tu dia menyalak ketika mana nak apa, nak habis umur dia tu. Kami pun naik heran. Lepas tu pergi cek sedikit, tengok sah. Kata Bengali tu dia kacau anjing dengan kambing. Ni nak tanya ustaz lah, apa hukum kami makan kambing tu? Ustaz kata hukumnya anjing. Allahu Akbar. Kami makan anjing habis satu Korea. Ustaz kata awak yang tak main tanya dulu pasal apa makan dulu. Patutnya kena tanya soalan dulu sebelum makan. Tak ni baru makan dulu baru main tanya dah. Jadi hukum dia anjing tuan-tuan. Lepas tu hak tuan-tuan dan perempuan makan Cadbury pula kira macam mana? Hak dulu ni lah duk makan banyak Langkawi Walid penuh. Kira macam mana? Nak kira apa tuan-tuan hak duk makan lama ni lah. Kalau dah sah kata DNA babi, makan-makan apa tu? Tuan-tuan bagi jawapan dah. Hukum dia macam tu lah. Tapi yang tu termakan tak sengaja. Hak ni pun juga tapi tak selidik. Sebab tu kena selidik tuan-tuan. Kena buat kajian. Dalam soal makan minum ni pun. Hak tu nak masuk main dalam tubuh badan kita. Tu ada seorang isteri ustaz ni. Dia mengadu kat suami dia, "Loh abang, kita minat makan Cadbury ni." Bila keluar isu tu lah. Allah dia kata banyak mana dah babi duduk dalam tubuh badan ni. Tu dia susah hati bini ni. Suami dia relax, nak buat macam mana? Dia kata dah kita makan dah. Tu abang nak kira macam mana dia bang? Suami dia kata boleh kalau kita kira rezeki. Rezeki. Tak boleh lah abang rezeki. Dah tahu tu. Taubat lah nak buat macam mana. Kalau tidak pun kira rezeki ke? Mana boleh kira rezeki tuan-tuan? Rezeki ni hak baik tak apalah rezeki. Hak yang haram tu bukan rezeki. Sebab tu makan ni, kalau kata makan bismillah tu makan yang halal apa semua. Orang kata makan, kalau makan yang hak benda haram, orang tak panggil makan tuan-tuan bahasa Kedah ni. Kasak lah sikit orang panggil mentedarah. Tu kasak tu. Hang ni mentedarah ni kan maknanya apa? Buat makan yang haram. Walaupun kita apa? Macam ayam kampung lah. Ayam kampung dia curi. Lepas tu main nak makan dia sembelih. Pelik ni manusia ni. Orang pun heran, kawan hak nak sembelih pun kata, "Ni hang ni ayam ni macam mana?" Dia kata ayam curi. Kalau curi dia kata, "Tak ada sembelih hang katuk kepala mati tu, hang makan lah." Dia kata mana boleh nak makan kena sembelih. Kalau hang sembelih pun haram juga. Sebab hang curi tu haram, hang sembelih pun haram kata haram. Haram juga. Apatah lagi 2 kali haram lah. Tuan. Ini yang kita nak kena ambil kira tu tuan-tuan kan dalam soal mencegah kemungkaran ni makna tanggungjawab semua. Kan? Ada peringkat dia. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Sabda Nabi SAW, siapa-siapa yang melihat kemungkaran maka dia kena ubah dengan tangan dia. Tangan dia maksud kuasa yang ada pada dia. Kuasa ni maksudnya apa tuan-tuan? Kalau benda mungkar tu dah nampak jelas dah, maka orang yang ada kuasa, pemimpin yang ada kuasa, maka dialah yang nak kena halang. Pasal dia ada kuasa tuan-tuan. Ni baru di depan nak buat tarikat apa? Naqsyabandiyah kan? Boh dalam sahabat apa semua. Mufti panggil jawatan kuasa fatwa mesyuarat. Kata apa? Kata tarikat ni sesat, maklum pada MB keluar arahan batal. Batal tak? Batal. Pasal apa? Kuasa. Tu penting kuasa tuan-tuan. Kalau orang hak cakap tak ada kuasa, tak boleh buat apa tuan-tuan, tak boleh buat apa. Dia hanya boleh cakap saja. Tapi kalau orang lain yang ada kuasa, depa lah yang kena laksanakan. Dia boleh bagi tahu yang ni halal, yang ni haram, yang ni makruh, yang ni sunat, yang ni harus hukum buat semua ni. Dari segi pelaksanaan, kena balik pada yang ada kuasa. Maka orang yang ada kuasa, Nabi kata, maka ubahlah dengan kuasa kamu, dengan tangan kamu, dengan tanda tangan kamu tu kuasa lu nak. Dengan cop kamu sign, kamu cop tu. Jangan buat mereka amin tuan-tuan. Sebab tu ada orang dia jaga cop dia, nanti ikut bini dia curi. Pergi curi, pergi duk cop merata ceruk, jenuh.
Pasal orang ambil kira tu cop tu. Kan? Pasal tengok tu cop kuasa. Kan? Kad kuasa tu. Penguat kuasa, nama kuasa lah kan tuan-tuan. Pasal ada kuasa tu. Jadi dia bawakan akur kepada hukum ataupun peraturan. Jadi begitu tuan-tuan. Yang tak mampu dengan kuasa dah, fa illam yastati', dia tak mampu nak guna kuasa yang ada pada dia, ataupun dia tak ada kuasa, pabilisa ni dia kena ubah dengan nasihat, tunjuk ajak. Dia bagi teguran. Pabilisa ni makna dengan percakapan. Kan? Kita ceritalah yang ni hak benda mungkar, yang ni benda baik, yang ni hak halal, yang ni hak haram, yang ni hak, yang ni batil, yang ni hak yang betul, hak ni hak salah, hak ni ajaran yang akidah yang betul, hak ni akidah yang sesat. Ni hak kita duduk belajar, kita duduk ngaji ni. Jadi kita cerita dah semua tu, maknanya maklumkan kepada orang ramai, kata yang ni hak betul, yang ni hak sesat. Maka jelas dah lagi, jelas lah tuan-tuan. Mana sampai dah tanggungjawab kita tu sebagai nak elakkan manusia supaya jangan terjebak kepada yang sesat, yang batil. Tak mampu juga tuan-tuan. Fa illam yastati' fa biqalbi, dia kena ubah dengan hati dia. Maksud dia tak rasa tak suka, dia tak join, dia tak berkompromi, dia tak beri sokongan, dan dia tak menyertai program maksiat tersebut. Itu maknanya fa biqalbi, dengan hati dia. Hak dengan hati inilah kata Nabi, wa dzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah, paling laih. Kalau hak dengan hati pun tak mampu nak ubah kemungkaran, tak ada lagi lah tuan-tuan. Teruk sangat dah hang ni ikut mana ni. Pasal dia apa hanyut dengan mereka sama. Kan? Tentulah orang buat program konsert ke apa ke, ada menyanyi menari apa semua, dia duduk sebelah rumah dia. Dia nak pergi teguk pun tak berani apa semua, Zat ni ikut depa balik telok yang gemuruk rumah dia. Jadi dia tunjuk kata dia ni pun tak setuju tuan-tuan dengan program tu, maka dia apa pergi tidur di hotel malam tu. Kan? Sanggup dia tidur di hotel pasal dia tak mau duduk terlibat dengan maksiat. Pasal duduk tepi rumah dia duduk dengar pompang-pompang orang duduk menari apa semua, dia apa ajak keluarga dia tidur hotel malam tu. Tak apalah, sewa hotel Park Avenue apa semua. Kan? Maknanya dia lari daripada maksiat tuan-tuan. Kalau dia tumpang duduk sama, kemudian dia kata syok pula, dia pergi pula jahanam habis semua. Tuan-tuan, dia kena lawan tuan-tuan. Ni ada satu cerita juga tuan-tuan bab lawan ni. Berapa dah? 10:45 lah. Cerita dia ni tuan-tuan. Ada seorang makcik ni orang cerita lah. Dia duduk di satu tempat di kawasan antah berantah juga. Kan? Jadi dia dikhabarkan tuan-tuan, dia ni orang tua lah, 65 gitu, warga Mah lah. Jadi dia kerja motong getah. Jadi pagi-pagi ni awal lah, lepas subuh tu pergi lah motong getah, menoreh getah lah. Jadi tak semena-mena tuan-tuan, ada kutu mana tu sambil duk motong getah, dia pergi duk rogol pula dah makcik hak warga Mah ni. Heboh lah satu kampung. Ada seorang ustaz tu, dia pun pergi ceramah di kampung tu. Pergi tanya tu. Jadi tu imam tu duduk sembang, dia kata tempat kami hari tu hak berlaku kejadian. Ada seorang tuk mana tahu, dia kata dia pergi motong getah, pergi seorang-seorang. Tok Wan tak pergi, Tok Wan lena betul tengok bola. Ini bukan musim lah, musim lain pula ni, cerita saja tambah tu. Kan? Jadi Tok Wan tak pergi, Tok pergi seorang lah pergi motong. Lepas tu ada orang main rogol dia inilah penagih dadah ni apa semua ni. Mula-mula dia nak rompak barang mai hak ada kat Tok tu apa semua. Lepas tu dia tengok Tok ni pun nampak macam segak kat macam tu, dia bubuh pergi sekali, dia rogol pergi. Jadi duduk sembang-sembang, lepas tu Tok Imam kata, tu dia Tok tu dia kata tu main masjid tu pun. Jadi ustaz ni punya abang-abang tu, ya seorang pun tak pernah keluar nak. Macam mana tu, betul ke cerita tu? Allah ustaz, Tok dah tak suci lagi. Ya Allah, dia pergi buat lagu tu pula lah. Tok telah dinodai. Tok diperkosa. Macam mana cerita tu? Ustaz pun pandai juga tanya macam. Dia kata Tok tengah duk motong getah, duk tarik-tarik tu, tak tahu ada orang main cekup Tok tu. Lepas tu dia perubah Tok pun tak sedap lah siapa dia. Tok tak cam ke dia? Tak ada, nak ambil gambar tak ada. Dalam gelap apa semua. Lepas tu dia buat macam mana tu?
Apa lagi dia rogol tuk. Lepas tu tuk lawan tak? Mula-mula lawan juga. Lepas tu jadi kau mana? Lama-lama tuk rasa syok. Biar juga. Hoi! Ada ke puncak tuan-tuan. La ilaha illallah. Tu mana dia tak cegah kemungkaran. Orang cerita lagu tu, saya cerita lagu tu. Betul ke tak tahu tu. Dia kata lama-lama dah rasa syok, tuk pun tak boleh buat apa. Syok tuk pun rasa syok kan. Lama dah tak wan tak tidur dengan tuk. Tu saya tambah pula lah tu. Tuan-tuan, ni yang payah ni tuan-tuan, dia payah rasa syok pula dah. Ni yang kena elak tuan-tuan daripada apa? Benda mungkar, benda maksiat. Tu dia cerita lagu tu, wallahualam besi dia macam mana. Jadi itulah tuan-tuan. Dia kena lawan juga. Yalah, orang rogol tu memanglah dia tu berdosa tuan-tuan. Kita yang jadi mangsa tu kena lawan tuan-tuan. Pasal benda tu maksiat. Jangan kita pun doa syok pula dah. Syok tu syok maknanya dia terjebak dengan maksiat. Mana dia redha dengan maksiat. Ar-ridha bi maksiatin maksiyah. Ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan maksiat maka jadi maksiat. Redha dengan kufur maka jadi kufur tuan-tuan. Wal-'iyazu billahi min zalik. Jadi jaga baik-baik tuan-tuan. Dan apa ciri insan yang cemerlang ni? Yang pertama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan yang ketiga, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tiga dasar tuan-tuan, di bawah tu diulas pada kita. Allah jelaskan, menyatakan bahawa kemuliaan dan keistimewaan yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad SAW, orang Islam ni selagi mana mereka jalankan tiga dasar.